Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi video pembelajaran kita. Sekarang kita tengok pada subtopik 11.4 iaitu jisim dan juga inersia. Yang pertama untuk jisim. Jisim ialah ukuran kuantiti jirim yang terkandung dalam sesuatu objek. Yang kedua, unit SI, Standard International Unit, bagi jisim ialah kilogram, kg, ini simbol dia. Yang ketiga, jisim sesuatu jasad tidak akan berubah jika kuantiti jirim yang terkandung dalam suatu jasad tersebut tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh daya luar yang bertindak ke atasnya. Soalnya untuk inersia ialah sifat semula jadi pada sesuatu objek yang mempunyai jisim untuk menentang perubahan pada keadaan asalnya, sama ada berkeadaan pegun atau sedang bergerak. Yang kedua, inersia telah dirumuskan oleh Sir Isaac Newton melalui hukum gerakan Newton pertama yang menyatakan seperti berikut. Hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu jasad akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan laju malar, laju yang tak berubah, laju yang sama, pada satu garis lurus jika tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Jadi secara konsepnya untuk inersia ini, inersia pegun, boleh kita katakan sesuatu yang pegun ataupun sesuatu yang tidak bergerak akan tetap tidak bergerak selagi mana tidak ada daya yang dikenakan kepadanya. Contohnya, kalau ada seketul batu di atas meja, batu tersebut akan kekal pada kedudukannya, itu pegun, selagi mana kita tak kenakan daya padanya. Contohnya bila kita jentik menggunakan jari kita tadi akan membekalkan daya, dan bila terkena pada batu tadi dia akan bergerak. Tapi selagi mana tidak ada daya, maka dia tetap pegun. Manakala sesuatu yang bergerak pula disebutnya dalam garis lurus, sesuatu yang bergerak akan tetap bergerak selagi mana tidak ada daya yang mengubahnya. Contohnya apa? Contohnya kalau kamu gerakkan satu kereta mainan di atas satu landasan, dia akan tetap bergerak lurus contohnya. Kemudian kamu sama juga kamu jentik dengan jari kamu, maka kamu bekalkan daya melalui jentikan jari tadi, dan itu yang akan mengubah gerakan yang ada pada objek tersebut. Kemudian yang ketiga, rajah 11.22 ini menunjukkan neraca inersia yang merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jisim dengan membandingkan kesan inersia bagi jisim yang sama. Di sinilah contohnya, ini neraca inersia dia. Kemudian ini silinder logam yang ada pada neraca inersia tadi. Jadi bila kita gerakkan neraca logam ini, kita gerakkan neraca inersia ini, dia akan bergoyang lah, dan dia akan ambil masa untuk berhenti. Kemudian kalau kita ambil satu lagi silinder logam yang kita tak tahu, ataupun kita tahulah nilai M dia apa, nilai M ni untuk jisim dia, kita gerakkan. Jika ayunannya sama, berhenti pada masa yang sama, maka kita katakan objek tersebut mempunyai jisim yang sama. Sebab itu dinyatakan di sini, jika kadar ayunan silinder logam sama dengan kadar ayunan jisim pemberat piawai M kilogram dalam neraca inersia, maka jisim silinder logam tersebut ialah M kilogram. Maksudnya kalau dia berayun dan berhenti pada masa yang sama dengan pemberat yang kita tahu, dia punya jisim dia M kilogram, jika sama, maka silinder tadi jisimnya adalah sama dengan jisim M yang kita gunakan tadi. Kata kalau 10 gram, maka silinder tadi pun nilai dia sepatutnya 10 gram juga. Hubungan antara jisim dengan inersia. Kita tengok pada rajah 11.23. Kesan inersia dapat diperhatikan seperti dalam rajah 11.23.
baldi A yang kosong akan berkeadaan pegun lebih mudah ditolak untuk berayun berbanding dengan baldi B yang berisi pasir dan berkeadaan pegun ditolak untuk berayun. Jadi secara logiknya yang lebih mudah untuk kita tolak adalah baldi A lah, sebab jisimnya lebih rendah daripada baldi B. Okey, yang kedua, baldi A yang kosong lebih mudah diberhentikan daripada keadaan berayun berbanding dengan baldi B yang berisi pasir diberhentikan daripada keadaan berayun. Ini. Jadi nak berhentikan B yang jisim lebih besar lebih susah berbanding dengan baldi A yang jisimnya kurang. Yang ketiga, oleh kerana jisim baldi A yang kosong adalah kecil, inersianya juga adalah kecil. Inersia yang kecil ini menyebabkan baldi A lebih mudah ditolak untuk berayun atau diberhentikan daripada keadaan berayun. Nak berhenti, nak mulakan ayunan tadi perlukan daya. Jadi kalau susah nak mulakan, maksudnya kita perlukan daya lebih besar. Jadi ini menunjukkanlah kita perlukan daya yang berlainan untuk menggerakkan atau menghentikan baldi A dan juga baldi B. Oleh kerana jisim baldi B yang berisi pasir adalah besar, inersianya juga adalah besar. Inersia yang besar ini menyebabkan baldi B lebih susah ditolak untuk berayun atau diberhentikan daripada keadaan berayun. Jadi secara umumnya kita katakan baldi B ini inersia dia lebih besar berbanding dengan baldi A. Okay, saya tengok contoh inersia dalam kehidupan harian. Ini yang pertama, Rajah 11.24 ni. Budak perempuan ini sedang memusing-musingkan payungnya yang basah. Jadi penerangan dia, titisan air akan terpercik daripada payung apabila payung diputarkan dengan cepat. Hal ini demikian kerana inersia titisan air mengekalkan pergerakan garis lurus selepas payung itu berhenti berputar. Ini konsep yang disebut tadilah masa kita mula-mula belajar tadi, apa yang disebut oleh hukum gerakan Newton pertama, yang menyatakan bahawa sesuatu jasad akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan laju malar pada satu garis lurus jika tiada daya luar yang bertindak padanya. Jadi ini samalah kedudukan dia. Okey, untuk Rajah 11.25 pula, bagi kapal tangki minyak yang berlayar dengan laju yang maksimum, jarak minimum untuk kapal itu berhenti adalah lebih daripada 10 km dengan enjinnya dimatikan. Maksudnya bila enjinnya dimatikan, dia punya kipas bearing akan berhenti berputar. Tapi kena ingat, kapal tadi belum lagi berhenti kerana apa yang kita sebut sebagai inersia gerakan tadilah. Sesuatu yang bergerak akan tetap bergerak selagi mana tidak ada daya yang dikenakan padanya. Jadi kapal ini oleh kerana jisimnya sangat besar, dia berhenti, dimatikan enjinnya sebelum sampai ke pelabuhan, lebih daripada 10 km jarak dia, supaya bila sampai ke pelabuhan barulah kapal ini ngam-ngam berhenti atau masih ada sedikit lagi daya yang boleh diberhentikan di pelabuhan tadi. Kalau tidak, maka dia mungkin boleh menyebabkan kerosakan pada bahagian pelabuhan lah. Jadi hal ini berlaku disebabkan oleh inersia bagi kapal tangki minyak adalah besar. Okey, 11.26. Apabila bas berhenti secara tiba-tiba, penumpang di dalamnya akan terhumban ke hadapan kerana inersia para penumpang mengekalkan pergerakan mereka itu bergerak ke hadapan. Ini dia masukkan tadi juga. Ini juga inersia gerakan. Sesuatu yang bergerak akan sentiasa bergerak selagi mana tidak ada daya yang mengubahnya. Dalam kes ini, bas tadi sedang bergerak bersama-sama dengan pemandu dan juga penumpangnya. Jadi bila dia berhenti secara tiba-tiba, bas mungkin berhenti, tapi dia punya driver, dia punya penumpang akan terhumban ke hadapan oleh kerana mereka masih mahu lagi bergerak.
Okey, seterusnya Rajah 11.27. Sos tomato yang digoncang akan keluar daripada botol apabila pergerakan botol terhenti kerana secara tiba-tiba. Inisial sos tomato mengekalkan pergerakan asal sos tomato, iaitu bergerak ke hadapan. Jadi bila kita nak gerakkan sesuatu sos ke apa ke, contohnya talcum ni pun samalah. Kalau kita gunakan talcum ini, kita juga akan kita akan goncang ke depan, kemudian kita tarik ke belakang, ataupun kita goncang, kita berhenti. Tapi serbuk talcum yang ada dalam bekas ini akan tetap bergerak ke depan lah, disebabkan oleh inersia gerakan. Okey, gambar foto 11.4. Pelantar gerudi minyak menggunakan inersianya yang besar untuk mengekalkan kedudukannya di laut. Jadi inersianya sebab dia jisim yang besar. Jadi bila air laut atau gelombang laut ini bergerak, dia tetap kekal pada tempatnya lah. Kecuali kalau gelombang tersebut lebih besar, tenaga dia, daya dia berbanding dengan jisim yang ada pada pelantar tadilah. Okey, 11.28. Ini keadaan dia. Kita ada gelas, kita letakkan dengan kad, letakkan shilling di atasnya, kemudian kita tarik kad ini dengan cepat, maka duit shilling itu akan terjatuh ke dalam gelas apabila kad tersebut ditarik dengan cepat. Inisial duit shilling itu mengekalkan keadaannya, dengan syarat ditarik dengan cepatlah kad tadi. Kalau ditarik dengan perlahan, maka geseran, daya geseran yang berlaku antara duit shilling dan kad ini lebih besar lah. Jadi kita nak hasilkan daya geseran yang sedikit, kita tarik dengan laju, barulah shilling ini akan jatuh ke dalam gelas ini. Okey, sekarang tengok eksperimen 11.3, mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia. Penyataan masalah, bagaimanakah jisim mempengaruhi inersia sesuatu objek. Hipotesis, semakin besar jisim objek, semakin besar inersia objek tersebut. Pemboleh ubah yang akan digunakan, dimanipulasikan adalah jisim baldi. Kita akan gunakan dua jisim berlainan. Kemudian bergerak balas adalah inersia baldi tersebut. Yang dimalarkan adalah saiz baldi dan juga panjang tali. Kena ingat saiz baldi atau bentuk baldi pun juga mempengaruhi, sebab dia mempengaruhi geseran dengan udara. Manakala panjang tali, dia sebenarnya mempengaruhi ayunan, tempoh ayunan. Okey, bahan dan radas. Kita ada pasir, dua tali yang sama panjang supaya tempohnya sama, dua baldi yang sama saiz, kayu panjang yang digantung secara mendatar. Ini keadaan dia. Okey, jadi yang pertama, dua baldi berlabel A dan B diikat pada sebatang kayu pada ketinggian yang sama, seperti tunjukkan dalam Rajah 11.29 di sini. Yang kedua, baldi A, yang A ni, kita biarkan kosong, manakala baldi B, ini, yang B, diisikan dengan pasir, dan isi pasir. Yang ketiga, kedua-dua tin ditolak dan dibiarkan berayun. Jadi kita tolak menggunakan daya yang sama, magnitude lah. Okey, yang keempat, kemudian kedua-dua baldi dihentikan daripada berayun. Jadi baldi yang memerlukan lebih banyak daya untuk diayun atau dihentikan daripada berayun diperhatikan. Jadi pemerhatian, jisim, faktor yang kita panggil jisim, baldi A adalah jisim kecil, baldi B jisim besar. Faktor seterusnya yang kedua, daya yang dikenakan untuk mengayunkan baldi, untuk baldi A kecil, untuk baldi B besar. Manakala daya yang dikenakan untuk menghentikan baldi daripada berayun, baldi A kecil, baldi B besar. Jadi perbincangan yang boleh kita buat, yang pertama, baldi A mempunyai jisim yang lebih kecil daripada baldi B yang berisi pasir. Jadi kita buat kesimpulan yang pertama di sini, jisim B lebih besar daripada jisim A. Yang kedua, baldi A lebih mudah untuk diayunkan atau dihentikan daripada berayun berbanding baldi B. Yang ketiga, jisim yang kecil mempunyai inersia yang kecil berbanding jisim yang besar. Kerana apa? Kerana A lebih mudah diayun, lebih mudah dihentikan berbanding dengan B.
B, susah nak kita mulakan ayunan dia dan susah untuk dihentikan. Jadi itu kesimpulan perbincangan hasil perbincangan kita. Jadi daripada perbincangan kita buat kesimpulan objek dengan jisim yang lebih besar mempunyai inersia yang lebih besar. Jadi hipotesis diterima. Sekarang kita tengok sedikit cara untuk mengurangkan kesan inersia, kesan negatif. Inersia, kesan negatif maksudnya kesan buruk lah. Yang pertama, pemandu mestilah menjaga jarak antara kenderaan sebagai langkah keselamatan apabila pemandu di hadapan membrek secara tiba-tiba. Kalau peraturan jalan raya di Malaysia ni sepatutnya jaraknya 3 kereta lah di antara kereta dengan kereta, supaya bila berlaku brek secara mengejut di depan ini, kereta di depan ini bila dia brek, dia akan ambil masa untuk berhenti. Jadi sebab ada inersia tersebut, walaupun dah brek, kereta masih lagi bergerak. Jadi kalau ikut syaratnya jarak antara kereta 3 kereta, maka sempatlah kereta tadi berhenti sebelum melanggar kereta di hadapan. Sama juga dengan kelajuan. Contohnya kita ambil kelajuan di highway 110 km sejam contohnya. Dan kalau ikut jaraknya antara kereta 3 jarak antara kereta dan kereta adalah 3 kereta, maka kalau kita bergerak dengan kelajuan yang ditetapkan itu, masih ada masa untuk kereta berhenti walaupun ada inersia sebelum melanggar kereta yang lain dengan kelajuan tersebut. Sebabnya kalau kita bawa dengan lebih laju, maka dia akan menghasilkan daya yang besar lah, yang mungkin walaupun membrek, dia tetap juga akan melanggar antara satu sama lain. Dan juga kalau kamu perasan di jalan raya juga, had laju untuk kereta dan had laju untuk kereta, lori contohnya adalah berbeza. Kerana lori ini jisimnya lebih besar. Jadi bila jisimnya lebih besar, inersianya juga lebih besar. Lebih mudah menghentikan satu kereta daripada menghentikan satu lori. Yang kedua, pemandu dan penumpang kenderaan mestilah memakai tali pinggang keledar semasa perjalanan untuk mengelakkan daripada terhumban ke hadapan akibat inersia apabila kenderaan berhenti secara mendadak. Ini kesan dia lah. Dia itu penting lah. Kalau tak pakai tali pinggang ini, maka penumpang atau pemandu akan tercampak ke depan lah. Yang ketiga, muatan berat di belakang lori perlu diikat supaya muatan tersebut tidak terhumban ke hadapan apabila lori berhenti secara mengejut. Contohnya lori inilah. Bila dia berhenti secara mengejut, lori itu berhenti, tapi kayu balak ini ada inersianya sendiri, dia akan tetap nak bergerak ke hadapan, maka dia akan menghentam pada bahagian kepala lori inilah. Mungkin sebab itulah satu sebab kenapa bila berlaku kemalangan dengan lori, maka dia punya natijahnya sangat teruk lah. Ataupun lori ini memang dia tak nak berhenti secara tiba-tiba. Biasanya dia akan cuba mengelak ke tepi lah. Sebab kalau dia membrek secara tiba-tiba dan ada bebanan di belakang dia, berkemungkinan pemandu lori itu akan maut lah. Okey, yang keempat, lori tangki minyak dibahagikan kepada beberapa bahagian supaya jisim minyak dapat dibahagikan kepada jisim yang lebih kecil. Jisim yang kecil mempunyai inersia yang lebih kecil. Maksudnya di sini contohnya kita ada 3 kompartmen di sini. Jadi kompartmen ini secara individunya menghasilkan inersianya sendirilah. Okey, jadi kalau tidak ada kompartmen ini, tidak ada pembahagian ini, maka seluruh minyak tadi akan menghasilkan satu inersia yang sangat besar dalam tangki yang tidak ada kompartmen ini. Jadi dibahagikan kepada 3, maka inersia tadi dibahagikan pada 3. Jadi ini mengurangkan inersia lah bila lori ini nak berhenti secara mengejut. Okey, yang kelima, semasa kemalangan, pemandu dan penumpang mungkin akan terhumban ke hadapan akibat inersia. Jadi beg udara akan mengembang untuk mengelakkan pemandu atau penumpang daripada kecederaan serius semasa kemalangan.
konsep beg udara ini adalah benda yang lembut. Benda yang melembut ini dia boleh menyerap hentakan, dia boleh menyerap momentum yang terhasil, dia boleh menyerap inersia yang terhasil. Contoh mudah lah awak ambil, awak bandingkan, awak tumbuk dinding rumah kamu yang dibuat daripada batu bata dan simen tu, dengan kamu menumbuk bantal dengan daya yang sama. Yang mana lebih sakit? Mestilah yang kamu tumbuk dinding tadi. Tapi bila kamu tumbuk bantal dengan kekuatan yang sama, kamu tak sakit. Sebab apa? Sebab bantal dia lembut, dia menyerap hentakan yang dihasilkan oleh tangan kamu. Okey, jadi itulah bahagian terakhir untuk subtopik 11.4 tadi kan. Jadi ini ada sedikit praktis 11.4 untuk kamu cuba jawab. Saya akan bagikan latihan Google Form lah untuk kamu jawab untuk video bahagian ini. Jadi antara praktis dia, yang pertama, nyatakan maksud dan juga unit SI bagi jisim. Soalan yang kedua, A, apakah yang dimaksudkan dengan inersia? B, nyatakan hubung kait antara jisim satu jasad dengan inersianya. Kemudian soalan yang ketiga, rajah 1 menunjukkan keadaan penumpang dalam sebuah bas terhumban ke hadapan apabila pemandu bas tersebut membrek secara tiba-tiba. Soalan dia, apakah yang menyebabkan penumpang terhumban ke hadapan? Yang pertama. Yang kedua, mengapakah penumpang terhumban ke hadapan dan bukan ke belakang? Yang ketiga, namakan satu contoh alat keselamatan yang digunakan dalam kenderaan untuk menghalang penumpang daripada terhumban ke hadapan apabila pemandu membrek secara tiba-tiba. Seterusnya soalan yang keempat, rajah 2 menunjukkan satu alat pengukur. Soalan yang pertama, namakan alat pengukur yang ditunjukkan pada rajah 2 ni, apa nama dia? B, dalam eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia dengan menggunakan alat pengukur ini, nyatakan pemboleh ubah yang berikut. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah yang bergerak balas, dan pemboleh ubah dimalarkan. C, jika tempoh ayunan yang dicatatkan oleh alat pengukur ini bagi dua silinder logam adalah sama, apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang jisim dan inersia bagi dua silinder logam tersebut? Jadi ini kamu boleh cuba jawab sendiri, dan kalau kamu tak jumpa jawapan dia, kamu boleh ulang balik video yang kamu tonton ni, video kita bersama ni, untuk mencari jawapan dia. Jadi ini akan meningkatkan kefahaman kamu lah mengenai subtopik yang telah pun kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi, insya-Allah.